Yang saya hormati Puan Diana binti Jumadi serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Indah bermalam si awan petang, berarang di celah pepohonan ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Faiza Amira binti Sukaris, pemegang nombor matriks di 2020109420. Pada kali ini saya akan mengupas satu topik berkaitan faktor-faktor amalan membaca yang semakin dipinggirkan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebelum saya mengorak langkah dengan lebih mendalam, suka untuk saya kongsikan satu peribahasa yang berbunyi membaca jambatan ilmu. Mengapa membaca dikatakan jambatan ilmu? Jambatan adalah sesuatu yang dapat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Begitu juga dengan membaca. Dengan membaca dapat menghubungkan kita dengan ilmu. Ilmu pula adalah ibarat cahaya yang menerangi hidup kita. Tanpanya kita akan mengalami kegelapan. Bayangkanlah kalau kita hidup dalam kegelapan. Demikianlah kita diibaratkan hidup tanpa ilmu. Namun, budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia masih rendah dan semakin terpinggir. Menurut utusan Malaysia, rakyat Malaysia meluangkan masa untuk membaca tidak lebih 3 jam seminggu, berbanding rakyat India yang mencatatkan angka tertinggi iaitu lebih 10 jam dalam masa yang sama. Persoalannya, mengapa amalan membaca di negara kita semakin dipinggirkan? Oleh itu, izinkan saya untuk kongsikan beberapa faktor yang menyebabkan amalan membaca ini semakin dipinggirkan. Pertama, disebabkan oleh ketagihan terhadap peranti elektronik. Seiring dengan peredaran semasa, penggunaan teknologi semakin pesat digunakan. Menurut berita harian online, generasi muda di negara maju, termasuk juga di negara sedang membangun, mula dibiasakan hidup didampingi peranti elektronik. Peranti elektronik seperti komputer, iPod, permainan video, televisyen, dan yang paling utama, telefon bimbit. Peranti moden inilah telah mengubah gaya hidup manusia. Masa lapang sering dipenuhi dengan menonton video, melayari media sosial, dan bermain permainan video. Malah, membaca juga turut dilihat sebagai membebankan. Stigma sebegini harus diatasi supaya masyarakat kita sedar akan kepentingan amalan membaca. Faktor yang kedua ialah sikap ibu bapa ataupun keluarga itu sendiri. Tidak dapat dinafikan bahawa sikap malas individu menjadi punca amalan membaca semakin dipinggirkan. Tetapi, peranan ibu bapa dalam soal ini sangatlah mempengaruhi. Ibu bapa merupakan role model anak yang paling dekat. Oleh itu, bagaimana kita ingin melatih anak-anak untuk membaca buku, sedangkan ibu bapa sendiri malas untuk membaca? Ada juga ibu bapa yang jarang membelikan anak-anak bahan bacaan. Mungkin ada sesetengah yang beranggapan buku di pasaran agak mahal. Perkara ini tidak seharusnya dijadikan alasan, kerana pendidikan merupakan pelaburan yang terbaik untuk anak-anak. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, amalan membaca ini mempunyai pelbagai faedah. Justru, semua pihak perlulah berganding bahu dalam meningkatkan budaya membaca. Hal ini demikian kerana tamadun kebendaan tidak pernah kekal, tetapi tamadun ilmu boleh merentas zaman.
Sekian, itu sahaja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Saya memohon maaf dan mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.